atas perintah Allah. Ni kelebihan ilmu, tuan-tuan. Bila ilmu itu diamal, rasa takut akan timbul. Aku nak buat ni menyalahi syarak, dia tak akan buat. Ni maksud ayat. Jangan duk faham kata ulama sini mufti ke, qadhi ke, pensyarah universiti UAE. Tak. Ulama di sini orang yang diberi ilmu pengetahuan. Tu yang kita kena mengaji. Tu yang musuh-musuh Islam duk pancung Dia buat macam-macam kaedah, kena ada tauliah. Bila semua orang bengong, tak faham Islam, senang Bila orang faham Islam macam kita, tuan-tuan, mereka tak boleh main. InsyaAllah. Mailah mengaku Rasul, kami tak percaya. Pasal apa? Ustaz abang dah. Mailah mengaku, aku ni reti segala-galanya, aku tahu benda ghaib. Ustaz Syarilung abang dah. Dalam Quran surah Jin ayat 26-27, tak ada manusia yang boleh tahu benda-benda ghaib kecuali Allah dan Rasul-Rasul yang Allah redha saja. Ada juga Rasul yang tak boleh tahu benda ghaib, kata ulama. Tu main-main ya. Ni hasil ilmu. Saya teringin nak pergi jumpa lah Rasul Melayu baru ni, Abdul Kahar pencen lah katanya. Daripada menjadi Rasul, saya nak jumpa Abdul Kahar je. Dah pasti apa pencen, umur pencen naik dah sampai 58 pula kan. Dulu 55 lah, 58 boleh sambung lagi lah tugas Rasul. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, bila kita ada ilmu agama, ini kelebihan. Setelah kita mengenal Allah, siapa pencipta alam, alam ni hak milik siapa, siapa berkuasa mutlak ke atas kita, Allah. Selamat iman kita. Baru perasaan ego, tinggi diri itu hilang. Nah, saya bimbang kita ketika khutbah lah, khutbah Jumaat, pasal tak tengok tag. Kalau kata takdir lah, Tuhan bagi gelap lah. Kalau takdir lah, kata takdir lah, tertinggal rukun. Kemaluan besar apa ni? Makmum kan nak tahu. Nah, saya tak mau sebut di mana cikgu. Tok guru pun tertinggal selawat. Saya ada, aku tak dengar pun, aku khusyuk itu dia tertinggal. Balik dia kata orang buat zuhur, siapa tok guru tak selawat ke atas Nabi. Saya kata aku perasan ada, perasan je lah. Nampak tuan-tuan, kita tak sedut Tuhan ni memiliki kita secara mutlak, berkuasa ke atas kita secara total. Kita sombong ni bagi gelap mata cari tak jumpa ayat Quran. Nah, sebab tu saya khutbah Jumaat ni, saya pederah dulu rukun-rukun. Pederah. Saya pun belajar enggak dengar orang ni khutbah. Ustaz ni khutbah macam mana, ustaz ni macam mana. Lepas tu saya cari formula yang terbaik. Ada seorang kawan kita ni, dia khutbah takwa ni, dia sebut lambat. Dia pikut lain baru dia sebut takwa. Aku cukup bimbang lah, takut terlupa. Tapi dia dah biasa macam tu, tak lupa. Itu saya abang dia, Ustaz, saya bukan nak ajak ustaz, boleh tak ustaz pederah dulu takwa tu. Saat ni ustaz terlupa, tinggal tokong ya. Tak tahulah macam mana. Bukan kita nak ajak kan, kadang-kadang kita takut juga, kita tergalit. Pasal apa? Pasal kita ni dhaif, kita lemah. Kadang-kadang daya ingatan kita lemah, terlupa, biasalah panggil kita. Jadi yang kedua, dengan ilmu itu, selain pada mengenali Allah, takut dan cinta kepadanya. Bila takut pada Allah, baru tak takut pada makhluk. Ni duk takut pada makhluk tak habis. Tengok qadhi dah tak kerti nak bercakap dah. Tengok mufti duduk dalam kuliah kita, kita tak kerti nak kata apa. Mufti pun bukan dia kerti semua. Hak tadilah tanya ilmu faraid, mufti pandai. Mufti kita pergi rojok kat dua orang tadi kan. Baru hilang takut pada makhluk. Ni tengok polis lagi, ketak lutut dah. Nak cakap tak apalah, tak boleh dah. Saya tengok polis lagi ceramah lagi, polis pula takut kat aku pula. Terbalik. Macam di dulu Bukit Katil, nama pun Bukit Katil, apa punya cerai di Melaka. Polis mai berapa terak, kepung habis markah tu. Saya punya pulun sungguh malam tu.
Sampai polis kata, sedap ustaz ni ceramah. Polis pula kata sedap lah. Sedap-sedap apa nak main tangkap aku buat apa? Cabuk. Tapi dia tak tangkap lah. Sebab tu tuan-tuan, bukan kita nak cakap besar lah. Ni hasil dah. Tuan-tuan duduk takut lah. Kita hanya perlu takut pada Allah. Takut apa? Macam orang tanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apa makna taqwa ya Ali? Al-khawfu minal jalil. Dia jawab, takwa itu kamu takut akan Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Kamu takut kepada Allah. Jangan duk takut kat orang lain. Takut nak melanggar perintah-perintah Allah, takut akan siksaan Allah. Nampak tak tuan-tuan? Ni makna orang yang berilmu. Cinta kepadanya. Bila ada kita takut kepada dia, kita kena berhak mencintai dia. Cinta kepada yang lain mesti selepas Allah dan Rasul. Saya tak ingatlah ayat ni. Dari dulu sampailah dekat 25 tahun lah, saya tak hafal-hafal ayat ni. Patutnya nak hafal, jadi dia segan juga kita ni pun. Tuan-tuan dengar ayat ni. Untuk membuktikan kecintaan kita mestilah diutamakan cinta kepada Allah. Baca Melayu sudahlah. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri atau suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, azab siksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Tengok tuan-tuan, ayat 24 At-Taubah surah ke-9. Saya tak hafal, memang tak hafal. Itu hafal sekat, malas pula panjang kan. Kalau kita cinta kepada 8 perkara tadi, mengatasi cinta kepada Allah, tunggulah Tuhan akan seksa kita. Cinta perniagaan kita, cinta anak kita, cinta isteri, keluar, tak salah. Allah dulu, Rasul kedua, ketiga berjihad untuk menegakkan agama dia. Ni baru cinta sebenar. Ini cinta dengan awet. Tahu awet? Awet perempuan lah, balak jantan. Kita ingat kayu balak apa kan? Awet telefon you ni betul ke cinta kat I? Betul. Buktikan kecintaan you. You nak apa? Rantai mah, kalung mah. Belilah rantai leher mah, bagi. Selang 6 bulan, betul you cinta kat I? I nak produk kancil. Beli pula produk kancil. Nak bukti kecintaan. Selang setahun, I nak kereta lebih besar pada produk kancil. Tak apa, beli kereta jenazah dekat dia. Selesai masalah, lepas tu dia tak minta lah. Hantar dia pergi ke Batu Dua. Cinta dengan awet macam-macam boleh bagi tu. Cinta dengan Allah, macam mana nak bukti? Kena ikut perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbuni fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuhibbunallah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Nabi Muhammad pun Allah suruh bukti. Betul cinta dekat aku, ikut perintah aku. Hijrah ke Madinah. Itu dia tuan-tuan. Inilah hasil ilmu, kemuliaan ilmu. Yang kedua, takut dan cinta kepada Allah. Hebat. Bila kata cinta kepada Allah, apa Allah suruh kita buat, tu tanda kecintaan kita. Susah pun kena buat. Jangan nak buat senang ya. Saya tak nafi tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan dan perempuan saya. Kita ni semayang berapa puluh tahun dah, dekat 100 tahun dah semayang. Tapi kadang-kadang dia main malas. Dia main perasaan malas. Kuat tu. Allah jenuh lawan. Tu dia jenuh lawan. Tu pun kita tak tinggal kat baca doa iftitah. Kalau nak ikut takbir baca Fatihah sudah cukup lah kan. 4 rakaat 3 minit selesai masalah. Dia main tu. Kadang-kadang dia main, tak selalulah. Kadang-kadang.
jarang-jarang lah. Kalau dia jadi hari-hari kacau kita, dia main perasaan. Saya selalu kena kadang-kadang asak. Asak ni dia main. Subuh tu alhamdulillah lah, subuh mudah bagi saya. Tapi asak tu duduk tengah sedap-sedap tidur, pukul 2 pukul Allah mak. Tak lagi tu bangkit mandilan dia jadi tak apa nak. Tak tahu, tak steady pun. Dia main macam ada gangguan, duk ganggu. Nak bagi kita ni terus duk sembah Tuhan. Teruk tuan-tuan. Tu kita ni yang sembahyang tak tinggal tapi kita nak bukti kecintaan kita pada Allah, kita buat. Walaupun dalam keadaan itulah sekadar yang kita mampu. Nak khusyuk mampu nak cari khusyuk dah. Buat takat kita mampu. Kadang-kadang minta maaf lah nak sebut sikit je. Golongan Roy Bin ni. Roy Bin ni ragu. Hak ragu-ragu. Kesian. Dia ragu-ragu, takbir ragu, semua bacaan ragu. Bukan dalam ni, tempat lain lah. Dalam ni ada juga kan? Tak usah layan. Lagi layan, lagi menjadi. Kita pegang macam ni inilah saja yang termampu aku buat. Betul tak? Lagi duk ulang, lagi dia jadi. Kadang-kadang kita ni pun ada juga sikit-sikit lah. Mayang pula tepi orang yang Roy Bin ni, orang jenis ragu Allah. Kita pun tak boleh pergi lah. Pergi dulu sekali aku pergi pelan-pelan. Dah. Tu dia tentu semua iblis ni. Kita buat sekadar kita mampu. Dah. Kita nak perkemas jenuh lagi layan lagi jadi. Jangan duk layan tu benda-benda ni. Itu mainan iblis. Jadi yang kedua takut, dan yang keduanya yakni takut dan cinta kepadanya. Ini kemuliaan ilmu. Itu yang kita tengok tuan-tuan. Golongan-golongan kafir Yahudi laknatullah ni sampai pergi jumpa Syekhul Azhar, minta Syekhul Azhar keluarkan makna mata pelajaran jihad jangan diajar di Universiti Al-Azhar. Dia kata kerana yang ni lah ni orang Islam jadi pengganas kepala bapak dia. Bila kita mengaji, baru kita nampak, baru kita faham tuntutan untuk berjihad. Tuan-tuan ingat kita senang nak masuk syurga tanpa jihad? Kan tak sah dia kata? Kalau 8 perkara tadi kita lebih cinta daripada Allah, Rasul dan berjihad di jalannya, maka tunggulah saat-saat Allah akan siksa kita semua. Cuba tengok tuan-tuan, lepas Myanmar kena siklon Nagris kapak tak? Ni China pula kena earthquake. Tuan-tuan tak perhati ke? Tuhan nak bagi sekelip mata ya tuan-tuan, 12,000 orang lebih ni mati ni. Gempa bumi di China. Bukan dekat Beijing kot, tempat lain lah. Saya pun baca. Saya pun baca gitu-gitu lah. Myanmar tak selesai masalah lagi, duk kutip derma. Main pula China pula. Saya pun kutip derma tak habis lagi. Dah tu kutip derma lagi. Untuk China kan Myanmar.